Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Suhaimi. Matematik bersama Cikgu Suhaimi, sekolah rendah di sini bermula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, wabarakatuh. kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min huzainu rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak-anak muridku anak-anak murid yang cemerlang dalam subjek matematik, soleh dan soleha, berjaya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Kita tengok Mahir Minda muka surat 88, okey? Siapa yang ada buku teks terakhir yang akan digunakan pada tahun ini. Lepas ni buku teks ni dah tak ada lagi dah, akan dilupus. Adik-adik awal yang darjah 5 dah guna buku teks baru sebab KSSR yang batch yang kedua saya makan 2017. okey. So jom kita tengok, kita ambil ilmu balik. Walaupun tajuk ni kita dah belajar dah. Ni dah proses ulang balik, ulang topikal. Jom kita tak ingat balik. Cikgu pilih 3 soalan je lah sahaja buat kelas santai ni. Okey, baik. Cikgu ambil soalan A ni So ni dalam tajuk wang lah Dalam tajuk wang macam-macam kita belajar. Harga kos, harga jual, harga untung, harga rugi, kemudian faedah perkhidmatan, faedah pinjaman, faedah pelaburan, macam-macam. Lagi apa yang kita belajar dalam tajuk wang tahun 6 ni? Liability, aset, cukai perkhidmatan, 6%, macam mana nak cari benda-benda tu. Tapi cikgu tak pilih lah semua soalan kalau pilih semua soalan tak cukup 40 minit lebih. Tak apalah, kita tengok yang mana kita boleh ulang balik sebagai ingatan kita semula. Okey, baik, kita tengok yang pertama So apa yang pertama ni? Sempena, contoh yang pertama soalan A cikgu pilih lah sebab ni soalan base, ada tajuk asas dalam tajuk utama, kemahiran utama dalam tajuk wang ni sekolah tahun 6 ni. Okey, sempena hari usahawan, murid-murid kelas 6 Arif mengadakan jualan aiskrim. Harga kos sebatang aiskrim ialah 60 sen dan untung yang ingin diperoleh ialah 30 sen. Kira hasil jualan bagi 50 batang aiskrim. So apa yang murid-murid kena ingat dalam soalan ni yang murid-murid belajar ialah harga kos. Harga kos ni ialah berapa kita nak hasilkan aiskrim tersebut, 60 sen. Okey. Cikgu, kenapa cikgu tak tulis sen? Bila cikgu tulis RM, kemahiran ni, unit wang ni, RM, maka tulisan sen dia jadi 0.6 sifar. Okey, lain. Kemudian cikgu tak tulis 60 sen yang macam ni. Ini saja cikgu kongsikan supaya murid ingat baliklah. Untung, harga untung. Okey, dia nak untung berapa? Untung yang dia nak ialah 30 sen. Okey, 30 sen. Dia nak 30 sen. Jadi harga kos harga nak buat aiskrim tu 60 sen. Untung yang dia nakkan daripada jualan tu nanti 30 sen. Jadi cikgu nak tanya, berapa harga dia nak jual? 90 sen. Dia mesti jual 90 sen. Kerana apa 90 sen? Dalam 90 sen tu ada apa? Ada 60 sen. Dalam 90 sen tu ada apa? 30 sen. Itu dia panggil harga jual. So kita ulang balik lah ni silibus ni Kita ulang balik Syazal Wasim, Suryana, Sharifah, Rajauddin, Muhammad Adam, Alia kita ulang balik, ingat macam ini dia harga kos, untung, ni harga jual. Dalam harga jual tu ada siapa? Ada kos dan ada untung yang kita nakkan. Jadi cikgu tak tahu dalam murid-murid yang ada malam ni siapa yang nanti besar mungkin akan jadi bos, akan jadi syarikat sendiri, buat jualan bisnes dan sebagainya. Dia akan jumpalah ni kos, untung dan sebagainya, harga jual ni Okey, baik. So sekarang dia kata kalau dia jual 50 batang aiskrim, berapa hasil jualan? Bermaksud 90 sen kita darabkan dengan 50 sebab dia nak harga jualan semua. Dia nak hasil jualan, kira hasil jualan. Dia tak tanya kira untung, kira kos, tak. Dia kata kira hasil jualan. Bila dia kata hasil jualan, kita kena kira harga jual lah untuk 50 batang aiskrim. So sifar darab 9 sifar, sifar darab sifar sifar, 5 darab sifar sifar, 5 darab 9 45. 5 darab sifar sifar tambah 4 lah. Okey, so kita tambahkan. Okey.
Okey, cikgu tambahkan Ini step dia lah. Sifar 54. Okey, cuba kita tengok dekat sini. Berapa dia punya TP? 2. 2 TP. Apa tu TP? Tempat perpuluhan. Bila kita darab nombor perpuluhan, apa kemahiran dia? Kita darabkan dulu sampai dapat jawapan kat bawah. Kemudian kita tengok balik soalan kita ni. Kalau soalan kita ada 2 titik perpuluhan, 2 TP, maka kat jawapan kena masukkan 2 balik. Maka dia dekat sini. So RM letak depan lah. So berapa harga jualan untuk 50 batang aiskrim? RM45. Kita dapat RM45 jualan aiskrim. Tu contoh soalan yang pertama yang cikgu pilih malam ni. Saja cikgu nak ulang balik apa itu macam mana harga kos, siapa tu untung, macam mana proses harga jual dalam soalan ni. Okey, jom kita tengok soalan yang kedua. Soalan mana cikgu pilih? Cikgu pilih soalan D. Soalan D. Ini pun penting juga dalam kehidupan seharian kita akan jumpa. Okay, kita sempat jumpa GST. Pernah dengar GST? Good Service Tax? Pernah. Kan GST. Ni 6% GST. Sekarang ni dia tak panggil GST tapi masih ada lagi 6% ni sebenarnya dalam resit kita. Tak apalah. Okay, macam mana nak kira GST ni ataupun cukai perkhidmatan ni? Cukai perkhidmatan ni dia sama je 6%. Tapi tengoklah kadang-kadang ada kedai yang kenakan lebih 10% perkhidmatan, 6% cukai lagi, cukai atas kita tu. So yang penting yang utama ni kita kena tahu dalam kehidupan seharian kita ni, dalam bil-bil yang kita bayar ni sebenarnya dikenakan cukai. Apa tu cukai? Jom cikgu ajar, cikgu terangkan balik macam mana tu cukai. Kita kena contoh dalam cerita ni, Kalai nak menambah nilai kad prabayar RM50. Dia nak tambah kad RM50. Maksudnya kalau dia beli dia bayar RM50 je, betul tak? Kan dia nak tambah kad bayar RM50. So bayar RM50 je, betul tak? Betul. Tapi sekarangnya dalam kehidupan seharian kita ni cukai ni memang tak boleh dielakkan. Tu apa tu cukai yang ni dia? 6% dikenakan, 6% daripada RM50. So macam nak kira 6%. 6% tu singkatan, cikgu nak tulis kat bawah ni. 6%. Okey, simbol peratus tu singkatan daripada per 100. So 6% daripada 50. RM50 ni kita perkan dengan 1. Itu sifat nombor asas. Okey. Nombor yang tak ada per tu dia per dengan 1. So mana kita boleh potong? Sifar, betul? Betul tak? Okey, mana lagi kita boleh pemudahkan? Ni cikgu. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Betul? Betul tak? Okey, atas darab atas. 6 darab 1. RM RM6. Okey, bawah 2 darab 1. 2, betul? RM6 bahagi 2, RM6 per 2. Berapa dapat? 6 bahagi 2? 3. RM3. Inilah yang kita kena dipanggil cukai ni. Cukai nilai. Nilai cukai sebenarnya. Cukai nilai. Maksudnya 6% ini tadi dalam bentuk peratus, bila ditukarkan dalam bentuk nilai wang ialah RM3. Apabila Kalai nak menambah kad berayar tadi, nilai yang dia kena bayar ialah RM50 tambah RM RM3. So berapa dia kena bayar? Dia kena bayar RM53. Faham tak apa itu cukai perkhidmatan? Faham. Kita nak beli barang RM50 tapi kita kena bayar berapa? Sekarang? RM53. Faham tak? So cukai ni adalah sebagai rakyat, kalau bahasa faham dia sebagai rakyat dalam sebuah negara, cukai ini dikutip untuk membantu kerajaan untuk membangunkan negara lah. Cukai-cukai ini dikutip untuk pembinaan bangunan kerajaan, jalan raya, pembangunan kesihatan dan sebagainya. Inilah cukai dalam kehidupan kita, memang tak boleh elakkan. Okey, mana-mana pun akan kena cukai. So, boleh nampak tak sedikit macam mana info cukai ni? Macam mana nak kira dia? Boleh? Alia, boleh? Boleh. Muhammad Adam dah tak ada tadi. Boleh Surana Long? Boleh Siti Sharifah, Wasim? Jadi malam ni kelas ni santai je. Okay? Cikgu bukan nak stres-stres sangat tak. Saja nak kongsi balik benda yang kita dah belajar. Habis kelas ni cikgu rehat lah. Awak pun rehat lah. Esok nak PDPR kan. Okay, kelas ni pun kelas wakaf je. Cikgu sekarang kongsi balik. Kita nak ulang balik saja. Cikgu, ada murid pernah tanya cikgu,
6% ni sama je ke cikgu? Tak berubah ke? Boleh jadi 5 ke? Boleh jadi 3% ke? Kalau dia letak 3%, mesti harga RM3 tu tak sama cikgu? Ya. Bila nilai peratus tu bukan 6, maka nilai cukai lagi rendah lah. Kalau peratus tu lagi rendah. Tapi kalau peratus tu makin besar, nilai cukai akan jadi Tinggi. tinggi. Macam gitulah. Cikgu, peratus cukai ni siapa yang tetapkan? Kerajaan lah. Cukai-cukai yang kena kata ini kerajaan lah. Okey, berapa dia nak tetapkan? Okey, setiap negara berbeza-beza. Macam kat Malaysia dulu GST, sekarang tak ada GST pun sebenarnya dia guna nama lain je. Kalau cikgu tengok dalam resit tu semua masih ada lagi simbol 6% ni. Okey, simbol 6% ni. Tapi tak tahulah sistem dia macam mana. Tak apalah. Itu urusan kerajaan, urusan kementerian. Yang penting kita faham bagaimana cukai dikenakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita tahu macam mana nak kira dia. Boleh murid-murid? Boleh? Boleh. Okay, soalan yang terakhir yang cikgu nak pilih malam ni sebelum kita sama-sama rehat, masuk PDPR esok. Malam ni kita ambil mood PDPR. Hari Selasa cuti tak hari Selasa? Hari Selasa cuti kan? Wasim dah pergi jalan-jalan dengan ibu dengan ayah. Wasim jalan-jalan mana Wasim tadi? Pakai baju warna hijau tu. Pergi homestay kat mana Wasim? Wasim? Entahlah. Tak tahu. Entahlah, tak tahu. Tak apalah, jalan-jalan kan. Pastikan ikut SOP, pakai topeng muka. Okay. Baik, jom kita tengok. Yang ini, murid-murid masih ingat lagi tak? Bukan cukai. Apa ni? Faedah dalam simpanan dan pelaburan. Faedah mudah, faedah compound tahun kedua, faedah compound tahun ketiga. Masih ada lagi tak dalam ingatan? Ada. Faedah mudah, faedah compound tahun kedua, faedah compound tahun ketiga. Dalam tajuk wang di buku teks tahun 6, selain daripada faedah pinjaman dan pelaburan, faedah simpanan dan pelaburan, murid-murid juga kena tahu faedah, dipanggil faedah juga, tapi faedah pinjaman. Bagaimana itu cikgu faedah pinjaman? Ni je cikgu nak tunjukkan. Okey, cikgu nak tunjukkan faedah pinjaman. Lain dengan dia berbeza faedah pinjaman dengan faedah simpanan pelaburan. Jom cikgu tunjukkan. Seorang pengusaha kilang dia pinjaman 1 juta daripada bank untuk meluaskan perniagaannya. Faedah yang dikenakan, kalau pinjam ni, faedah yang dikenakan. Okey, tapi kalau kita simpan dan melabur, kita kena faedah tapi kita diberi wang. Lain, okey? Lain. Ni kira bahasa mudah dia panggil bunga lah. Dalam pinjaman ada bunga kan? Kalau dalam Islam kita sebut riba lah. Kita ambil lebih kan? Macam itulah maksudnya. Nak tak nak itulah kehidupan kita yang kita kena tempuh, kita kena lalui. Okey, faedah yang dikenakan dalam bentuk peratus 8%. 8% ni kita akan tukar kepada nilai wang tadi. Sama juga macam cukai perkhidmatan tadi, diberi dalam bentuk peratus iaitu 6%. Bila kita tukarkan jadi berapa ringgit tadi? RM3. Sama juga ni. 8% ni kita akan tukar kepada wang. Soalannya tanya, hitung jumlah yang perlu dijelaskan dalam tempoh 2 tahun. Okey, maksudnya 8% setahun dikenakan. So 8% daripada 1 juta. Okey. So 8% daripada darab dengan 1 juta. Itu dia. So 1 juta perkan dengan 1. Yang mana kita boleh potong? Yang mana kita boleh potong? Nampak tak tu kita boleh potong? Boleh murid-murid? Boleh. Okey, baik. Muka surat 88. Okey. Baik. Potong ni. Okey, kita potong. So 8 darab berapa ni? Berapa ribu ni? 10,000 betul tak? 8 darab 10,000 betul tak? So dapat berapa kena? RM 80 ribu. Boleh murid-murid? Boleh. Boleh. Okey, maksudnya faedah yang dikenakan 8% tahun, dia kena bayar berapa? Dia kena bayar berapa pada bank? 80 ribu. Dia kata dalam tempoh 2 tahun.
Bila dalam tempoh 2 tahun, faedah faedah pinjaman ni dia tak sama macam faedah simpanan dan pelaburan. Kalau dia kena 80,000 tahun pertama, tahun kedua pun dia kena bayar juga RM 80,000. So berapa jumlah yang dia kena bayar? 160,000. 160,000. Cikgu, dia pinjam tadi RM 1 juta. Betul tak? Betul tak? Betul tak dia pinjam 1 juta? Dia Betul. kena bayar balik berapa ni? 160,000. Logik akal ke tidak? Logik tak? Boleh terima ke tidak? Kalau itu saya pun nak pinjam, cikgu pinjam 1 juta, kena bayar 160,000 je. Dia tidak begitu murid-murid. Bila kita pinjam dengan kawan kita RM1, kita mesti bayar balik duit RM1 tu, betul tak? Betul tak? Betul juga sistem bank ni. Awak pinjam yang 1 juta ini tadi, 1 juta ni tetap kena bayar. Tapi 1 juta ni akan ditambahkan dengan siapa? Ditambahkan dengan ni, 160,000 ni. Maksudnya, pengusaha kilang ni akan kena bayar berapa? 1.160.000. Jelas murid-murid? Jelas. Okey. Tapi kalau murid-murid tengok dalam buku teks murid-murid jawapan yang diberi RM 160,000 je soalan ini. Maksudnya sepatutnya hitung jumlah bayaran faedah je kat sini patutnya. Okey, faedah yang perlu dibayar ialah 80,000 tambah 80,000, so 160,000. Tapi kat sini dia tak sebut faedah, hitung jumlah bayaran. Kalau dia kata jumlah bayaran yang perlu dibayar dalam tempoh 2 tahun, 1 juta ni tetap kena bayar, 160,000 ni adalah bunga dia, faedah dia. Jadi jumlah yang perlu dibayar semuanya 1.160.000. Mestilah kalau kita pinjam 1 juta, kita kena bayar 1 juta tu balik, betul tak? Kan? Takkanlah kita bayar 160,000 je kan? Tapi mungkin soalan dekat dalam buku teks yang ni tertinggal. Sebab itulah buku teks ni dah tak dipakai lagi. Kita dah jumpa KSSR batch yang kedua. Awak ni adalah kumpulan yang terakhir tau. Awak ni adalah kumpulan yang terakhir. Buku teks ni dah tak guna lagi dah tahun depan. Adik-adik awak yang darjah 5 dia akan guna buku teks yang baru tahun depan. Tapi masih ada lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat pada cikgu yang ada dalam buku ni. Sebab tu cikgu nak ajak murid-murid yang tahun 6 ni bincang. Cikgu rakam, cikgu masukkan dalam YouTube. Bagi murid-murid yang rajin menonton, ulang kaji dan sebagainya, cikgu percaya. Dekat luar tu, dalam Malaysia ni, cikgu yakin ramai sangat murid yang rajin untuk buat ulang kaji sebenarnya. Jadi daripada cikgu simpan video-video PDPR cikgu, sebab tu cikgu masukkan dalam YouTube. Okey? Kalau awak tengok video cikgu, dah hampir 200 lebih dah dalam YouTube daripada tahun 1 sampai tahun 6. Semua tu cikgu simpan selama ni daripada tahun lepas. Tapi start daripada 15 Ogos tahun ni, 15 Ogos itu cikgu upload sikit-sikit sehari, cikgu upload 10-20 yang simpanan yang ada. Kawan-kawan cikgu sendiri pun terkejut. Mi, kau macam mana video kau boleh ada banyak? Cikgu berfikir, cikgu muhasabah balik. Rugi kalau cikgu simpan. Okey, tu yang cikgu masukkan dalam YouTube ni sekurang-kurangnya. Cikgu percaya, cikgu yakin dekat luar tu ramai. Macam awak lah ni. Alia, Rajaudin, siapa lagi? Sharifah, Siriana Long, Syazwan Asim ni. Ni adalah murid-murid yang terpilih. Contoh mudah bagi cikgu. Okey, cikgu yakin dekat luar tu ada ramai lagi murid-murid macam awak ni. Yang rajin untuk cari ilmu, yang mungkin duduk santai-santai sambil dekat YouTube tu, buka video pembelajaran, tengok-tengok sambil dengar pun boleh dapat ilmu. Okey, sebab tu cikgu upload kat YouTube. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. So cikgu harap 3 soalan yang cikgu kongsikan tadi dapatlah ingatkan balik kita tajuk-tajuk yang kita dah belajar dalam tajuk wang. Okey, tajuk yang keberapa tadi? Tajuk ke-5 tajuk wang. Okey, kita ke-6. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak? Sharifah, Suriana, Alia, Azan Wasim, tak ada tak ada, itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya nanti. Kita bincang lagi soalan-soalan yang boleh mengingatkan balik tajuk-tajuk yang kita dah belajar. Okey. Assalamualaikum, bye. Kita jumpa lagi. Bye cikgu. Terima kasih. Sama-sama.